kali ini yang kita dah banyak kali buat webinar tentang produk ini. Tetapi kali ini yang saya webinar kali ini adalah special request ya daripada saya punya kenalan dan ahli grup antara grup-grup yang ahli, dan dia memang banyak komunikasi dengan saya dan saya pun pernah jumpa live face to face. Alhamdulillah, beliau punya request adalah saya cerita tentang macrophage dan apakah peranan macrophage dalam badan, dan bagaimana kalau kita faham tentang macrophage ni, kita boleh betulkan kesihatan kita. Kalau kita ada penyakit-penyakit yang melibatkan radang. Okey, khususnya Ustaz Wan Imran, dia minta saya fokus kepada penyakit buah pinggang, tetapi bila saya kaji tengok macrophage ni, dia bukan setakat buah pinggang ya, banyak dia efek satu badan ada. Jadi saya akan terus pergi ke saya punya slide, dan kalau ada apa-apa soalan, you boleh unmute diri you, dan you boleh interrupt me, ataupun you boleh tunggu sampai saya tanya ada apa-apa soalan, ataupun you boleh bagi mesej dekat chat. Dan yang mana yang ikut saya dekat Facebook, boleh buat mesej dalam Facebook. Saya akan suruh macam Dr. Aimi dan Ustaz Wan Imran untuk bantu saya supaya saya tak miss soalan-soalan ya. Okey, so saya akan screen share sekarang tentang macrophage ni. Mana ni slide kita? This one. Okey, kita pergi ke slide yang paling mula, dan saya akan start slide show from the beginning. Okey, macrophage. Okey. Saya takut nanti tak dengar bila kita cerita pasal macrophage tu, sebab ada video tak apa, kita cubalah tengok dengar ke tidak . Okey, apakah dia macrophage . So macrophage tu sebenarnya nampak kan, semua nampak nampak Aimi, nampak nampak tak? Ada jawapan. Nampak. Nampak. Okey. So macrophage tu adalah dia adalah antara sel darah putih . So ini kalau tengok kalau audiens saya tengok, para hadirin tengok, saya ada bagi gambar . Jadi yang macrophage tu ni dia yang bawah ni. Ini macrophage, dan ini monocyte, lymphocyte, neutrophil. Jadi kalau yang para hadirin pernah pergi doktor, dia akan kata, oh saya nak total white. Jadi bila dia nak total white, dia akan dapatlah, dia akan bagi tahu, oh neutrophil tinggi ke rendah dan sebagainya. So inilah dia, macrophage is sebahagian daripada darah kita. Jadi macrophage ni sebenarnya dia duduk dekat semua organ, dan banyak yang terkumpul dalam hati, ginjal dan usus. Apa dia? Saya ni sebenarnya jangkit daripada Aimi . Aimi dapat sesama, saya dah mula sesama dah ni. Cepat sangat dapat . So innate immune system. Jadi kalau nak tengok immune system ni sebenarnya ada dua. Satu adalah innate immune response, and satu lagi adalah adaptive immune response. Jadi macrophage dia belong to the innate immune response. Dia tidak spesifik, respon dia memang laju gila, and dia tak ada memory. Jadi maknanya dia ada benda yang dia boleh identify kita as self, and benda yang serang kita, pathogen, as non-self, dia akan attack non-self. Okey, jadi yang adaptif ni adalah macam bila kalau dapat antibody. Kita dapat antibody, dia very specific. Antibody ni kalau COVID-19 lah. Kalau strain Delta sahaja. Kalau datang yang gamma, lambda apa semua, dia tak kenal. Dia hanya kenal yang dia ada antibody towards it. Okey, jadi yang ini tak, semua diserang. Okey, semua pathogen dia akan makan. Okey. So, macrophage dalam badan dia ada dekat semua organ. Jadi ini organ yang
Banyak macrophage ni, liver, brain, lungs, lemak, tulang, darah, limpa, bawah pinggang. And dia memang terkumpul, banyak yang terkumpul dekat bawah pinggang, and dia main peranan dalam menyebabkan radang dan juga membaikkan radang. Nanti kita tengok apa situasi dia akan menyebabkan radang, apa situasi dia akan baikkan radang. Okey, jadi kita kena fahamlah bahawa macrophage ni dia boleh meradang. Dan dia boleh meradang bila kita punya badan terlampau banyak stres. Okey, dan emosi, persekitaran, and then situasi-situasi macam stres, emosi macam PKP, duit tak cukup, makan tak betul dan sebagainya, dia boleh menyebabkan stres. Lepas tu virus. Virus ada banyak jenis virus yang sebenarnya dia kacau dan dia lemahkan dan dia serang sistem imun. Dan antara virus yang saya tengok yang paling ganas dari segi ini adalah virus C19. Memang ganas, sangat-sangat ganas. Dan lepas C19 kita dapati bahawa banyak orang dapat flu dan sebagainya. And flu dan sebagainya tak sama macam yang sebelum adanya kita dapat jangkitan C19 ni. Lepas C19, immune system kita dah jadi tak betul. Allah boleh tak stop? I can't concentrate. Okay, so jenis virus yang melemahkan sistem imun. Pemakanan yang tak seimbang, tidur tak cukup, penyakit kronik. Ni semua adalah perfect situation untuk nak jadi macrophage kita jadi tak betul. Okey, jom kita tengok ya. Saya tak tahu boleh dengar ke tidak, tetapi nampak mesti boleh nampak punya ya. So kita buat, oh lama dia dah lari. Animasi ya. Okey, tak dengar tak apalah, nak tengok je lah ya. Okey, so yang ini dia punya macrophage tu lah. Awak tengok tu, yang tu dia macrophage. Yang putih tu ya. Yang putih tu macrophage, and yang hijau tu adalah dia punya patogen lah. Dan yang putih tu dia akan makan yang hijau tu. So yang ini dalam keadaan sihat lah. Okey? Sihat. Okey? Okey, so kita tengok yang tak sihat pula. Kita tengok yang tak sihat pula. Mana dia? Mana pergi yang tak sihat ya? Hilang. Ni yang sihat. Hilang yang satu lagi. Oh, yang ni. Ni yang angry one. So kita tengok yang ni yang angry ya. Kita tengok apa yang berlaku bila macrophage yang angry ni. Okey, kita tengok apa dia buat. So dia memang dia tangkap jugalah. Dia tangkap juga bakteria apa semua, dia makan. Dan apa jadi ya? Dia makan lepas tu dia pula keluarkan bahan radang. Okey? Dan inilah dia what we call a cytokine storm. Dan dalam keadaan cytokine storm inilah apa yang berlaku ialah dia akan menyebabkan apa orang kata? Dia akan menyebabkan damage ya, kerosakan pada organ. Okey? Kerosakan pada organ. Okey? Okey. So macam mana kita nak bagi macrophage kita ni lebih aktif tetapi tidak aktif yang merosakkan. So tadi kita kata dia boleh aktif, tapi dia boleh aktif yang kita nampak tu macam dia tolong lah kan. Tetapi bila kalau dia terlampau mengamuk, dia akan menyebabkan kerosakan pada organ sebab dia akan serang balik organ-organ dalam badan kita. Okey, jadi kan cara untuk aktifkan macrophage itu adalah nombor satu, cara yang ada dalam nature. Memang natural lah kan. Whereby ada patogen yang menyerang ataupun kita jatuh, accident, kita dapat injury dan sebagainya. Dan leukosit yang kita nampak tadi, sel darah putih kan, banyak leukosit ni akan datang. Dan bila sel darah putih ni, leukosit ni datang banyak, dia akan menyebabkan, dia akan keluarkan, cetuskan banyak bahan-bahan radang
Dan bahan-bahan radang ni akan activatekan macrophage. And macrophage ni kalau kita activate dia and then dia lebih kuat, dia akan menyebabkan tissue damage yang agak serius dan dia akan menyebabkan patologi dalam badan. Dan antara patologi dalam badan yang dia boleh timbulkan adalah penyakit-penyakit autoimun, and then penyakit macam penyakit buah pinggang, radang buah pinggang, kita panggil glomerulonephritis. Banyak lagi lah ya. Kalau autoimun tu bukan satu jenis autoimun. Autoimun ada banyak jenis autoimun. Okey, cara alternatif adalah inflammation ni kita sendiri ataupun kita introduce satu bahan macam interleukin, yang ni 1A lah apa benda kan, interleukin lah, IL tu interleukin. And then bila interleukin ni diintroducekan kepada badan, molekul yang akan keluar tu dia pun akan stimulate macrophage tu. Tetapi kali ni instead of menyebabkan radang, dia akan menyebabkan repair. Dan dia juga akan bunuh ya, dia akan bunuh patogen dan juga macam parasit. Macam schistosomiasis ni adalah sejenis parasit ya. Masa saya belajar dekat Mesir kan, memang kita antara parasit yang agak ganas kat sana adalah schistosomiasis ataupun bilharzia. Bilharzia ni adalah penyakit yang endemik dekat Mesir sebab dia adalah satu parasit yang duduk dalam ikan dekat Sungai Nil. Okey. Jadi ini semua bukan saya buat sendiri, bukan saya petik daripada udara. Jadi ini adalah dia punya link kepada tempat yang saya dapatkan ni. Okey, artikel tentang macrophage activation. Okey, jadi ada satu bahan ya yang saya nak cerita hari ni adalah IPPA1. Nanti kita bagi tahu apa dia IPPA1. It is actually a liposaccharide. Liposaccharide. Kalau kita baca dalam dia punya jurnal-jurnal, dia akan tulis LPS. Liposaccharide. Banyak orang suka guna short form ni. Saya kadang-kadang pening kepala dengan short form ni. Puas saya kena cari apa dia short form ni. Even pesakit dia datang jumpa saya, dia kata, doktor boleh rawat penyakit CAS. CAS ni datang apa ni? Dia bagi short form ni. Jadi banyak sangat short form ni jam ni. Tapi alhamdulillah bila kita Google kita tahu short form tu pasal apa. So yang ini dia buat eksperimen ya. Eksperimen ni dengan tikus lah. Okey, dia bagi IPPA1 ni. And then this IPPA1 ni naikkan kadar cytokine. Jadi ni nama-nama cytokine lah, TNF, alpha, interferon, apa benda, interleukin, apa semua. Dalam masa 12 jam. Okey, dia punya maknanya dia akan aktif dalam masa 12 jam. Bukanlah kita makan terus dia akan aktif, tapi dalam masa 12 jam. Lepas tu, lepas 12 jam ni, IPPA1 ni yang dia bagi melalui mulut, dia bukan bagi injection, dia bagi mulut. In fact, dia orang dah cuba bagi transdermal, tapi dia orang kata transdermal agak lebih bahaya dan yang bagi ke mulut tu tak bahaya langsung. Jadi bila dia orang introduce this IPPA1, dia bagi pelindungan kepada serangan-serangan parasit. Dan dia juga membantu untuk sembuhkan ulcer perut. Okey, dia memanglah ulcer perut tu kita mungkin kalau kita makan ubat NSAID macam metazine ni memang kita boleh dapat ulcer perut, tetapi yang ini dia saja bagi tikus tu dapat ulcer perut. Lepas tu dia bagi liposaccharide, dia bagi IPPA1 ni, tengok disembuh. Okey, jadi yang ini kita tengok kat gambar ni, yang ni dia activation type 1, yang ni activation yang kita kata second, alternatif punya. Yang ini yang classical, yang ni alternatif. So kalau kita tengok, yang ini dia mengeluarkan lagi banyak bahan-bahannya, boleh menyebabkan radang, dan yang ini dia boleh repair. Okey? So I hope that's clear. I cuba nak bagi simplify
Sebenarnya nak baca artikel tu saya pun pening. Banyak, very complex artikel tu. Banyak perkataan-perkataan IL, apa benda 12, 13, 14, 15. Saya benda ni memang kita doktor, kita memang tak adalah pandai benda ni. Jadi kita kalau jadi researcher dan itu bidang kita, barulah kita cukup-cukup pandai. Jadi saya nak faham dan nak bagi tahu dekat para hadirin pun it's a struggle for me. Tapi alhamdulillah simple-simple tu saya bolehlah explain balik ya. Saya harap it's clear that ini dia yang IPPA1 buat ya. Alright. Okay, safety ya, sebab baru ni ada somebody tanya kat saya dekat grup saya Jom Sehat. Dia tanya kat saya, dia kata dia ambil produk yang ada IPPA1 ni, tapi dia kata lepas tu kencing dia berbuih. Kata dia dah check ke bawah pinggang. Dia kata baru check bulan 10. Dia kata bawah pinggang dia perfect, tak ada apa masalah, tak ada kencing kotor, tak ada dia punya kreatinin normal, dia punya EGFR pun normal. Lepas tu saya bagi tahu kat dia, sebenarnya produk tu tidak ada kesan sampingan. So yang ini buktinya sebenarnya. Yang produk ni tidak ada kesan sampingan. Tikus yang diberi makan 1000 mg per kg, banyak tu ya, setiap hari. Jadi memang jauh lebih tinggi daripada dos yang diperlukan untuk nak up dia punya immune system. Tidak ada efek toksik. Maknanya there is no lethal dose. Jadi the bacterial source IPPA1 ni diambil daripada fermentation of wheat. Dan wheat ni memang ada bahan IPPA1 ni. Kalau you ambil gandum biasa-biasa, dia memang ada IPPA1 dekat dia. Sebab you ambil gandum, you ferment, you akan dapat IPPA1 tu daripada satu jenis organism yang IP tu Ipomia apa benda ke. That's the one. And this thing has been dimakan oleh manusia dan binatang bukan setahun, 2 tahun, tapi beribu-ribu tahun. Jadi inilah profil keselamatan yang ada kepada IPPA1. I want to make that clear. Okey, kalau tidak memang IPPA1 ni tak akan dapat kelulusan daripada ni is a registered product. BA is a registered company, bukannya company tepi jalan ataupun tak register ataupun belakang tirai dan sebagainya. Okey? So please understand this ya. Jadi that's why I kata kalau you kata I makan ni I dapat radang lah. Well, it might happen because why? Yang berlaku macam tu bukanlah pasal benda ni, tetapi pasal macrophage. You cuba nak buat kerja. Ingat ya, setiap produk yang membantu badan kita sembuh, tak semestinya kita makan-makan itu baik. Kadang-kadang, okey, kalau saya nak bagi tahu macam inilah, katakanlah kita nak buat dinding baru ya, dekat rumah kita ada satu dinding tu banyak lubang. And dia dah tak selamat dah. Kita pegang je dah relai sana, relai sini. Sebelum kita boleh naikkan dinding baru, apa yang kita perlu buat? Kita kena pecahkan dinding lama. Dan ini yang berlaku bila kita punya badan mula repair. Mula-mula dia akan cuba makan-makan macam macrophage dia akan makan sel mati apa semua, dia akan makan, dia akan bagi tempat tu lebih panas daripada biasa. Lama-lama lepas tu dia dah settlekan everything, macam kita dah pecahkan apa, kita dah buang semua batu-batu yang lama tu, baru kita boleh naikkan dinding baru. Jadi ini kalau awak faham holistic health dengan natural medicine, benda ni you akan faham. Mesti dia akan ada some kind of healing, kita nak kata krisis pun tidak, healing reaction, baru dia akan baik. Jadi kalau you ambil produk ni and then something happen, is not that benda tu happen because benda ni ada side effect, no. Dia happen because badan kita ada buat perubahan-perubahan untuk nak betulkan badan kita. Okay. So saya nak cerita sedikit tentang innate immune system ni kan. Innate immune system adalah apa orang kata cara perlindungan yang Allah bagi semula jadi, universal. Semua creatures even creature kecil-kecil yang bakteria pun ada. So macrophage lah sel yang main peranan yang penting sangat-sangat dalam innate immune system. Lepas tu dalam tahun 19 lama dah ya, 1991. Okay, very very long ago, this substance di dalam ekstrak daripada air bukan tepung ya, bukan tepung, air tu activatekan macrophage. Jadi rendam gandum atau apa semua, air itu yang activatekan macrophage. Lepas diminum ataupun dimasukkan bawah intradermal tu, maknanya kita masuk jarum tu bawah kulit je tau.
And this active substance, nama dia lipopolysaccharide, and then ni bahan dia Pentoa agglomerans, gram negative bacteria, kuman ya. Okay, that grows symbiotically with wheat. Maknanya kalau you jumpa gandum, you jumpalah bakteria ni. Sebab bakteria ni kawan baik gandum tu. Okay, dia symbiotically dengan wheat. Mungkin dia ada makan bahan yang ada dekat kulit gandum tu. Okay, so from this lipopolysaccharide ni diambil dari this organism Pentoya agglomerans, which is a gram negative bacteria yang memang dah ada dekat gandum dan selalu akan ada dekat gandum. Okay. So cara dia ni simplified, a very simplified diagram. Macrophage tu ada reseptor untuk IPPA1. Jadi dia macam ada kita ada, kalau kita ada pintu, kita ada anak kunci dan kita ada dia punya untuk nak masukkan. So dekat macrophage ni dah ada macam reseptor untuk nak masukkan kunci, dan kunci dia apa? IPPA1. IPPA1 masuk, dia akan activate. Okay, dia akan activate. So that's how. Kita pun tak tahu kenapa IPPA1 ni dekat macrophage tu ada reseptor untuk dia. We don't know, but ada. So bila dia ada reseptor tu, maknanya dia IPPA1 ni kena je dekat kunci tu, dekat lock tu, dia akan activate the macrophage. So macrophage tu akan mula aktif dan dia akan mula buat kerja dia. Okay. So ini saya kaji, saya tengok ni ada jurnal ni kan. So saya tengok IPPA1 ni dia boleh dibagi kepada binatang. Okay. So apa yang jadi adalah binatang ni dia orang sengaja streskan binatang ni. Dia streskan binatang ni, dia bagi suppress binatang ni punya immune system, ayam tu kan. And then dia bagi IPPA1. Apa jadi ke ayam tu? Terus jadi sihat. Tiba-tiba daripada stres apa semua, bulu tak cantik, lembik, dia tak aktif, bagi IPPA1, deng, sihat. Macam itulah ceritanya. Kalau you nak baca details, you are very interested in the journal, please go to this one. AR apa semua ni. Kalau you nak tahu lebih atau you nak artikel, the actual artikel, you boleh PM saya dekat Facebook, ataupun nanti lepas ni saya akan bagi nombor telefon yang you boleh WhatsApp, atau better still kalau you boleh you guna Telegram aja. Alright. So ni repetition lah kan. Just to rumuskan, dari fermentasi gandum, dia bukan gandum. Kalau you gluten intolerant, you masih boleh makan sebab dia bukan gandum. Bakteria anaerobic Pentoya agglomerans, diekstrak sejenis liposaccharide yang dinamakan IPPA1. Okay. So actually yang ni sebenarnya banyak research tu, please mute whoever yang tengah tak mute tu. Dia sebenarnya, please mute yourself please. Wan Imran please mute. Ya. Wan Imran tolong mute kan. Okay. Sebenarnya bila masuk dah semua dah mute, kenapa you unmute yourself? If you want to talk baru you unmute. Okay. Don't unmute yourself please. So this IPPA1 ni orang Jepun punya research ni. This research was done by orang Jepun. Sampai sekarang pun I tengok all the papers concerning IPPA1, memang research is done in Japan. Okay, so this is dia digunakan dalam bidang-bidang makanan kesihatan, skincare, and then aging apa semua kan. Dia digunakan dengan semua ni. Okay, untuk makanan binatang dan sebagainya, untuk lindungi daripada infection. Jadi sekarang ni sebenarnya tidak ada reason, tidak ada sebab untuk kita guna antibiotik dalam bagi makan binatang. You tahu kan, kebanyakan ayam dekat Malaysia ni ada antibiotik dalam daging dia. Sebab dia diberi makan antibiotik, kononnya nak prevent dia orang daripada infection.
Tapi sebenarnya kita tahu antibiotik ni dia tak prevent sangat pun virus melambat-lambat. Antibiotik cuma bunuh bakteria. Okey. Tetapi macam bahan macam IPPA1 ni dia over the spectrum. Fungus pun ya, bakteria pun ya, virus pun dia akan handle semua. Okay, so this is a repetition again. So yang ni artikel dia, this professor daripada Jepun ni, and dia protective effect. Okay, protective effect dalam banyak-banyak kes. Saya akan kemukakan lagi research paper yang beritahu kita apa dia punya peranan ya. And Ustaz Wan dia fokus kat kidney damage. So memang saya kata memang apa yang Ustaz Wan tu cakap that is right. Bila macrophage dekat kidney tu the macrophage tu main peranan menyebabkan kidney lebih damage, tetapi kita boleh ajar balik macrophage tu supaya dia menjadi per-repair dan bukan pendamage ya. Okay. Alright. Okay. So produk yang kita nak introduce ni yang ada IPPA1 ni adalah Shirutto. Okey, kalau nak tanya harga, memang dia agak mahal tetapi tidaklah ribu-riban. Tidaklah ribu-riban dan kita tidak dibenarkan sebut harga sebenar dekat public media. Kalau nak kena tanya personally. Ini saya tak tahu pasal apa, ini syarikat BE punya kerja. Tapi bila saya fikirkan penyakit-penyakit yang dahsyat-dahsyat yang timbul kat kita ni, saya rasa berbaloi kita spend some money untuk beli produk ini. Okey? So manfaat dia ya. So tadi saya dah bagi tahu dia betulkan sistem imun kita. Dia aktifkan kita punya sistem imun melalui macrophage. Okey. Jadi dia boleh orang kata membantu mencegah dan memperbaiki jangkitan, alahan, dermatitis, tinggi lemak dalam radang. Actually hyperlipidemia, dyslipidemia ataupun kolesterol lebih ini sebenarnya lebih pada penyakit radang dalam arteri. So that is why anything yang kita sebut radang tu kita boleh guna produk ini. Ulcer perut, tadi kita dah tunjuk. Osteoporosis pun boleh. Okay, osteoporosis, you tahulah macrophage ada kan dalam tulang, saya dah tunjuk dah kan tadi kan. So dia ada tugasan yang boleh membantu orang yang ada osteoporosis. So menyekat jangkitan, mengawal atur keimunan, mengawal atur metabolisme, mengelakkan penyembuhan luka, menggalakkan penyembuhan luka. Dia sebenarnya yang bila saya sebut macrophage tadi, saya keluarkan balik daripada, kalau baca artikel asal dia kata macrophage ni dia sebenarnya bukan satu orang ataupun satu benda, tetapi dia boleh ubah peranan. Kalau dia ada kat tulang, dia ubah peranan sikit. Kalau dia ada kat limpa, dia ubah peranan. Dia ikut pada peranan yang organ yang dia ada dalam. Okay, so this macrophage tu dia boleh ubah-ubah. Tapi dia Shirutto will cover all. Macam dia akan bantu semua dengan peranan dia yang lain-lain tu dia akan bantu. Dia memang pembantu dan pengaktifkan. Okay, jadi dia bila dia check how far does the Shirutto can activate. So dia banding dengan beta-glucan, bakteria yang ada LPS ni semua yang ada liposaccharide, and they found that the IPPA1 jauh lebih tinggi dia punya kadar keaktifan. Beta-glucan bukan beta-glucan dalam oat ya. Beta-glucan yang dimaksudkan yang ada immunoprotective properties adalah beta-glucan dalam yeast beta-glucan. Dan produk yang ada beta-glucan ni yang kat Malaysia adalah Coliva, iaitu produk daripada company TDS. Okey, so dia boleh mengurangkan kadar kematian akibat jangkitan parasit jenis bowworm. Okey, mengurangkan dermatitis, penyakit kulit ya. Nanti saya akan tunjuk clinical paper juga pasal ni. Okey. Okey, jadi yang ini ceritanya pasal dermatitis lah. Okey, dermatitis, and then kolesterol pun dia ada. This one yang kita tulis kat sini ni semua adalah research ya. Research. So kalau kita tengok kat sini ada research, this is also research.
yang menunjukkan bahawa dia membantu. Mekanisme dia berlainan, tetapi pendek kata sebenarnya is about inflammation and the reduction of inflammation. And then yang ini ulcer perut. And then ini pasal diabetes ya. Dia membaik pulih sel penghasil insulin. Maknanya the pancreas tu dia islet of Langerhans. Islet of Langerhans tu dia mengeluarkan insulin dan dia boleh membantu untuk pulihkan pancreas tu, which is the islet tu, dia pulih dan dia boleh melambatkan. Dia tak boleh cure tetapi dia boleh melambatkan. Jadi ini ada testimoni. Saya hari ini tak cakap pasal testimoni, tapi mungkin Ustaz Wan boleh bagi testimoni lepas ni lah. Ataupun Dr. Aimi dan sebagainya boleh bagi testimoni tentang Shiruto ni, sebab kita ada banyak feedback daripada customer dan member kita yang mana dia orang ambil Shiruto, banyak perbezaan. Hari ini tidak ada Munira ya. Kalau tidak, Munira akan ceritalah dia punya GERD boleh baik dengan Shiruto. Alhamdulillah. I ada doktor, I ada. Oh, I ada, you ada. Okay, you never miss me. You're my big fan. Yeah, I never miss you. I'm your number one fan. Itulah. Nanti later if you need my testimony, just Yeah, let me we know. need your testimony. Of course we need your testimony. Okay, thank you. Alright, I mute sekarang. Alright. Okay, so yang ini just nak bagi tahu dia punya sejarah tu, saya tak payah repeat lah. Sebab dia started in 1982 sampai ke sekarang ni, they have been doing research upon research and then ada persijilan, sijil halal, sijil semua ada. So jangan ingat kata dia ni tak ada sijil, macam-macam sijil ada kan. So and then dia non-toxic, langsung tak toxic, dan ini just to show you that dia ni bukan benda yang cikai-cikai. Alright. And then, okay, this one is for allergy. This is the research. Again, you boleh tengok ya, nama-nama ni Aya, Yoshida, Chikochi, Hiroyuki Inagawa. This is the guy. Inagawa is the main player ataupun the main researcher in terms of this Shiruto. Inagawa. He came dia yang datang kan, Inagawa, yang dia cakap Jepun, yang dia orang translate pergi ke Mandarin tu, yang kita semua tercengang tu. Okay. So yang ni research ni menunjukkan bahawa dermatitis, allergic dermatitis, dia boleh pulih dan dia boleh dihalang daripada keluar dengan bagi IPPA1. The bad news is that kena teruskan. But the thing is that kita punya pengalaman yang kami adalah bahawa once kita punya penyakit tu dah pergi ke zero, you tak payah maintain pun, tak payah terus makan. Tetapi kalau dia macam nak datang balik, kita memang kena cepat-cepat on. Jadi dalam family saya, kita orang ada satu prinsip lah, always have an extra box of Shiruto in the house. Maknanya walaupun kita tak makan, tetapi the box is there. Cepat-cepat pergi capai. Kalau kita tengok, okay, eczema datang balik ke apa datang balik tu, cepat-cepat kita pergi capai. Okay. So dia tak ganggu, dia tak bagi kita immune suppress sebab dia punya cara mekanisme dia berbeza. Jadi dia tidak menyebabkan kesan sampingan yang kita jumpa kalau kita guna steroid. Kesannya mungkin kita, kalau guna steroid pun saya punya kulit boleh baik. Tapi lepas you dah pakai lama-lama, kulit jadi nipis, you dapat red skin syndrome, and then jadi sensitive, and after some time dia dah macam tak load. Tapi not with IPPA1. But it works through your macrophage. It's a very natural way of addressing the problem. Okay? Ini sebuah anugerah yang Allah bagi sebenarnya. Why? Because benda tu dah memang Allah jadikan dia duduk berkawan dengan gandum tu. Okay? Right. Okay. So, apa manfaat dia kan? Sistem imun untuk kanak-kanak. Jadi dia akan meningkatkan sistem imun. Jadi kita selalu dapat komplain, mak ayah kata, ya Allah, anak aku sejak pergi tadika ni bawa balik kuman macam-macam, kejap-kejap sakit ni, kejap-kejap sakit tu, apa semua kan. Sebab dia pergi kat sekolah tu adalah germ pool, tempat bertakungnya kuman-kuman. So dia memang bawa balik apa bala. Selalunya mak-mak akan sakit daripada anak dia. Okey, jadi kalau kita tengok anak kita mula awal pergi tadika dan sebagainya, boleh kita start them on Shiruto. 6 bulan ke atas dah boleh dah. Okey.
And then orang dewasa, of course lah, especially orang yang tua, dia punya sistem imun dah mula kurang dan sebagainya, kita boleh bagi. And then of course the adults pun ada juga di antara kita, especially this Shiruto has been very useful for long COVID. Very useful for long COVID. Kita bagi orang yang dia long COVID tu ataupun batuk berterusan dan sebagainya, memang it helps. So cadangan pengambilan adalah kanak-kanak 1 paket sehari, and then dewasa 2 hingga 4 paket sehari. Saya tahu ada orang tu sampai 10 paket sehari pun ada sebab dia nak cepat baik. But to me, I think 4 paket maximum. 4 paket maximum dah cukup. Kalau you rasa 4 paket tu banyak sangat, sebenarnya dia tidak banyak. Sebab Shiruto tu dia punya bekas tu kecil sangat. Mula-mula saya dapat, saya kata, ya Allah, benda macam ni, halus macam ni pun jelah mahalnya. Tapi tak adalah mahal sangat-sangat. Kalau saya fikirkan, kalau kanser tu we need chemotherapy dan sebagainya, I rasa macam tak mahal. Okay, I don't know whether slide tu ada ke tidak, tapi saya nak bagi tahulah. Kalau kita on immune, kalau kita ada kanser and kita tengah ambil ubat-ubat chemoterapi, Shiruto boleh bantu untuk pulih daripada kesan sampingan immunoterapi. Maknanya chemoterapi itu Shiruto dia membantu untuk pulihkan orang tu yang telah terjejas oleh ubat-ubat kemo. Okay? I think I'm supposed to have the slide. Tak adalah, tak apalah, it's okay. I just bagi tahulah. Okay, that's among the things yang Shiruto ni boleh tolong. Okay, so saya cuma nak bagi tahulah, janganlah ingat the only solution is actually ambil Shiruto ni. Tak cukup you ambil Shiruto ni saja. Bukan apa. You kena betulkan pemakanan. Jangan ingat you ada Shiruto ni, you boleh makan tolak batu dengan kayu. Saya selalu bagi tahu, yang terjejas manusia ni sebenarnya bahan-bahan yang bukan makanan yang ada dalam makanan. Contohnya pengawet, perasa, pewarna, and then antibiotik, pesticide. Ini semua ada dalam makanan. Jadi memang kita kena betulkan. Kita kena cari makanan yang paling kurang pesticide. Yang paling kurang pesticide, kurang antibiotik, kurang pengawet, perasa, pewarna. Rehat kena cukup. Immune modulator tu termasuklah Shiruto. Tapi ada immune modulator yang lain. Bukan Shiruto saja. Cuma saya hari ini memang cakap pasal Shiruto, pasal apa? Among the best that I have seen is Shiruto. Okay, antioksidan. Macam apa? Apa dia antioksidan? Vitamin A, C, E, selenium, zinc. Saya ada alat saringan bioresonance. Memang banyak kes yang saya check, dia kata not enough zinc. Memang zinc is a very important component untuk immune system kita. But so ada other antioxidant. Yang paling yang kita kenal A, C, E, selenium, zinc. Of course ada lagi quercetin lah dan sebagainya. And then cukupkan vitamin dengan zat galian. Yang ini kita tak tahu vitamin dengan zat galian mana yang tak betul. Sebenarnya ada cara saringan. Kita ada cara saringan. Tapi saya nak cakap, banyak orang dia makan very expensive vitamin sebab masih kalau kita buat saringan, dia tak cukup. Kenapa ya? Sebab organ dia tak betul. Sebab buah pinggang dia tak betul. Sebab kidney dia tak betul. Kidney buah pinggang lah. Sebab pankreas dia tak betul. Sebab dia tak keluarkan enzim yang sepatutnya. Sebab liver dia tak betul. So because dia tak keluarkan bile yang betul. Jadi bila tak cukup bile, bila tak cukup apa orang kata enzim apa semua, dia tak dapat nak serap vitamin dengan zat galian yang dia beli yang mama tu, tak dapat nak serap. Dia jadi problem. Sini Shiruto main peranan juga tau. Sebab bila you ambil Shiruto, radang dalam organ-organ ni akan kurang. Bila radang dalam organ-organ ni kurang, then you punya absorption is better. So you tak akan kurang zat. Faham tak? Okay, dia macam goes round and it comes back to the same thing. But the thing is that you nak suruh organ-organ you kurang radang kan? You nak suruh organ-organ you kurang radang. Therefore, you kena bantulah organ tadi untuk kurang radang. Kalau you asyik duk bagi kat dia makanan yang penuh dengan racun, macam mana nak kurang radang tu? Okay? Dapat tak apa yang saya cakap ni? Okay, kalau tak dapat, bagi tahu je lah. Okay, saya punya slide actually banyak ni je. Tapi saya suruh attend, tolong attend. Because why? I feel that message yang saya nak bagi hari ni memang amat penting. Yeah, because why? Kalau you pergi kat doktor tak bagi tahu kat you, oh you sakit ni sebab macrophage you mengamuk.
Ya, tetapi you tahu it's because macrophage you mengamuk bila kalau ada radang dalam badan you, dan radang tu asyik ada je. Bila kita cuba rawat ada lagi. Mana datangnya? Dia datang daripada dalam diri kita. Sebab cytokine dah mula dirembeskan. Dan dirembeskan oleh apa? Oleh macrophage dan sel-sel lain yang mediate inflammation. Jadi orang tanya, kenapa sel-sel ni bagi kita radang? Apa pasal pula dalam badan kita ada benda yang meradang? Dia macam ni. Dia hidup dalam kita tu untuk defend diri kita. So bila kalau kita jatuh for example and kita ada luka ataupun kita dapat bruise, lepas tu tempat tu akan jadi panas. Dia akan meradang, dia akan jadi inflammation. Apa yang kita kata? Hotness, redness, loss of function. Swelling, loss of function. So ni adalah ciri-ciri radang. But that radang is supposed to help you. Pasal apa? Bila radang, dan darah akan pergi kat tempat tu. Dan bila darah pergi kat tempat tu, dalam darah tu ada banyak white blood cell dengan macrophage. Dia akan lindungi badan kita daripada kuman-kuman yang attack, dan dia akan take away the waste product, dan dia akan bawa nutrition ke situ. Itu tujuan radang. Tujuan radang adalah untuk nak bantu badan kita repair. Tapi bila dia dia dah overreact, then we have a problem. And that is when dia punya orang kata inflammation mediators yang keluar tu, yang cytokine, galectin 3 dan sebagainya. Saya pernah sebut pasal galectin 3 ni. Semua dia start tu keluar. Yang itu yang menyebabkan dia punya radang tu become chronic. Then the organs all get inflamed. I hope that's clear. Actually ada saya lupa nak cakap kat sini. Rawatan gelombang ni termasuk far infrared. And then bila kita cuba nak detox badan kita daripada toksin-toksin tu, kita akan dapati bahawa kita akan lebih sakit sebab toksin tu bila dia keluar pada sel, dia masuk balik dalam darah. How do we cover that? Kita kena banyak minum air, kita kena make sure buang air besar lawas, dan kita kena ambil binders. Jadi sebenarnya ada lagi 2, maybe the next 2 lectures saya akan sebut pasal far infrared dengan binders. And maybe kita boleh touch juga pasal produk-produk yang akan membantu untuk reduce inflammation dalam badan. So for today, saya fokus hanya on Shirutto, dan saya rasa saya dah bagi explanation tentang ni secukupnya. Munirah, bolehlah cerita sikit pasal you punya pengalaman. Datuk, ada soalan-soalan pada chat. Okey, nak jawab soalan dulu ke nak dengar daripada Munirah? Okey, jawablah soalan dulu. Okey, apa soalan pertama? Soalan dulu. Hello, satu. Okey. Silakan. Okey, Ustaz Wan, mungkin you boleh baca sikit soalan? Ya, yang pertama soalan kata almost similar function dengan antibiotik antiviral. Tak. Shirutto ni sama tak fungsi dia dengan antibiotik antiviral? Tak. Antibiotik dia toksik tau. Dia matikan kuman dan dia boleh toksik kat badan kita. Sebab dia matikan kuman. And then antibiotik tu dia ada range. Kalau dia gram positif, dia bunuh gram positif, gram negatif dia tak usik, virus dia tak usik, bakteria dia tak usik, bakteria lain dia tak usik. Kalau antiviral, dia attack only certain virus. But this macrophage, dia tak differentiate, dia boleh semua sekali. And macrophage is not something daripada luar. Macrophage tu dalam badan kita, memang kita ada. Cuma Shirutto ni dia activate benda yang dah ada dalam badan kita. So macam mana you nak samakan? Memang tak boleh samakan. And the other thing yang tak boleh samakan is that because this one, there is no harmful effects. Kalau antibiotik ada kesan sampingan, antiviral lagi banyak kesan sampingan. In fact, they are toxic to the liver and kidney. Okay. Soalan yang kedua ni, 4 sachet untuk sakit teruk sekali sehari better ke? Saya kalau 4 sachet tu 2 pagi 2 petang. 2 pagi 2 petang. Tapi ada orang sampai ambil 10 memang ada. Dia ambil 10 sebab the thing is that kalau you bandingkan harga Shirutto dengan harga kemoterapi jauh lebih mahal tapi kalau saya, I will take both. Kalau saya ada cancer, saya akan ambil kemoterapi and I will take Shirutto to prevent the chemotherapy from harming me.
Sebab the Shirutol is protective against the chemo. Dia melindungi badan kita daripada kemo. Tetapi dia tidak melemahkan kesan kemo atas sel kanser, faham tak? Jangan kita ingat kalau kita ambil Shirutol, kita makan, kita ambil kemoterapi itu tak berkesan tak macam tu. Kemoterapi itu tetap berkesan tetapi sel kita dilindungi, faham tak? Sebab kemo ni dia macam machine gun, dia bunuh semua termasuk sel badan kita sendiri. Tapi bila ada Shirutol ni dia bantu supaya sel badan kita dilindungi. Tapi sel kanser akan dibunuh juga. Sebab antara tugas-tugas macrophage adalah bunuh sel kanser. Nampak tak? Okey? Ya, doktor. Ya. Okey. Soalan ketiga ni nephrotic syndrome, boleh ke? Yeah. Nephrotic syndrome is one of the diseases where there is a chronic inflammation and macrophage yang mengamuk antara main peranan untuk menerukkan lagi keadaan. So bila kita ambil immune modulator macam IPPA1 ni, dia boleh bantu untuk radang daripada macrophage tu boleh cool down. Jadi maknanya dia macam guru, dia macam cikgu. Dia cikgu yang membantu anak murid yang meradang ni supaya cool down dan jadi baik. Okay? Seterusnya so, bioresonance machine bioresonance. Bioresonance machine apa doktor guna? Saya guna Life Expert Opti Wellness dengan Bioresonance Intelligence Scan. Ada dua. BRIS dengan dia dua adalah dari Russian. Okey. Shirutol boleh rawat silotis. Apa dia? Dia kata Shirutol boleh merawat colitis. Colitis, yes. Ya. Colitis tu adalah radang dalam usus besar dan dia tetap radang. Dan memang it will address all radang. Plus on top of which with colitis dia ada banyak parasit dengan virus dengan patogen yang menyebabkan benda tu tak boleh nak baik kan. So dis kuman-kuman yang orang kata dysbiosis ataupun microbiota kita dah tak betul, memang Shirutol akan mematikan ataupun attack. Jadi dia bukan Shirutol tu yang attack, tetapi kita punya macrophage yang akan attack sendiri. So dia akan betulkan balik kita punya microbiome. Kita punya macrophage ni pandai, dia pandai. Dia tahu kuman-kuman mana yang bukan jahat dan dia tahu kuman-kuman mana yang jahat. Jadi dia akan attack hanya kuman-kuman jahat. Jadi dia tidak macam antibiotik. Macam kita kata, lah kalau colitis ni disebabkan oleh bakteria dengan virus, dengan kulat, why not kita makan antibiotik, antiviral dengan anti kulat? You can, tetapi everything die, even your good bacteria die. And badan kita ni banyak sangat bakteria baik yang membantu kehidupan kita. They are helping us. They connect with the brain, they connect with our immune system kan, this bacteria baik. Tetapi with Shirutol, dia activate kita macrophage. Macrophage kita intelligent, jadi dia akan cuma deal dengan yang memang merosakkan kita. You get that? So memang kalau you sebut itis, any word that has itis at the end, memang Shirutol akan membantu sebab dia akan kurangkan itis tu. Apa dia itis? Itis is inflammation, radang. Okay? Any disease that has itis at the end. Soalan seterusnya ni, boleh ke ambil dengan ubat hospital? Boleh sangat. Kan saya kata dengan kemoterapi pun boleh, dengan antibiotik pun boleh, dengan ubat tahan sakit pun boleh dan sebagainya. Tapi kalau you ada sakit sendi dan sebagainya, saya recommend instead of makan ubat tahan sakit, gunalah Alora. Nanti that one is another topic. Maybe we can reserve it for next week ke. Ya? I dah banyak sebut dah pasal Alora ni, tetapi maybe it's worth repeating. Okay? Alright. Okey, seterusnya maknanya Shirutol boleh elak berlaku cytokine storm kan? Oh yang yeah, definitely. Dan teruk selepas jangkitan seperti COVID. Yes. Exactly. Yang terakhir orang CKD boleh makan ke? Boleh. Sebab kan saya kata dia tidak ada side effect dan dia selamat. Dia punya there is no lethal dose. Dia tidak ada lethal dose. Jadi dia tidak ada kesan sampingan dan dia selamat. The substance that is present in there is has a symbiotic relationship dengan wheat
And wheat has been makanan orang sejak beribu-ribu tahun, makanan binatang untuk beribu-ribu tahun. So it's quite safe. You boleh makan, dia tidak, it's not a herb, jadi dia tak ganggu berpinggang. Dia bukan herba. Ada lagi tanya ni, apa ni melastoma. Boleh ke? Melastoma. I kena refer balik. Apa dia Aimi, melastoma? Aimi, are you there? Ya, sekejap What do you mean by melastoma Sebab melastoma kalau saya dia tunjuk gambar bunga aja. Melastoma bunga. Apa dia melastoma apa you nak tahu? Mitochondrial disease. Oh, mitochondrial disease. I don't know. Saya tak tahu. Sebab apa mitochondrial disease, is it because of inflammation? If it's because of inflammation, yes. Kalau dia tak ada kena-mena dengan inflammation, mungkin tak. Okay. I mean, is it an inflammatory disease? I think it's congenital kot, mitochondrial disease. I don't think it can, dia boleh cover everything. Dia macrophage activator. So kalau ada macrophage terlibat, baru dia boleh tolong. Kalau tidak ada macrophage terlibat, tidaklah. Okay? Dah habis soalan. Habis? Dah ya? Ya, yang terakhir ni Alora pula. Alora. Infrared ke? Yep. Far infrared garment. Alora is far infrared garment. Okay? Itu saja soalannya. Alright. Dekat Facebook ada soalan Kak Aimi? Ada soalan tak kat Facebook? Ke tak ada dalam Facebook? Ada dekat Facebook tanya macam mana penggunaan untuk SLE. SLE. SLE adalah penyakit autoimun and it depends on how teruk. Kalau macam maintenance, I think 2 session sehari. Tetapi kalau nak treat, maybe 2 to 4 pagi dan petang. Kalau tengah serius, memang maybe 4 pagi, 4 petang. Ataupun 2 pagi, 2 petang, depends on, you kena titrate lah. You can titrate upwards. Kalau misal kata, first day you cuba 2, and then you tengok tak ada kesan, you can increase up to 4, 8 per day. And then bila dah you punya SLE, dia kan ada remission dengan, dia akan ada time yang dia teruk and then time dia sikit. Time dia teruk, time dia sikit. So you have to adjust according to dia punya response badan. Okay, the response of the body. And then you kena, dia kan, once you decide you nak cuba guna Shiruto, belilah sekali 2 kotak because 2 kotak will give you 1 month punya ubat. 1 month punya Shiruto. Sebab kalau you ambil 2 sachets per day, 2 kotak is 60, so last you 1 month. Why? Because that's how long you need to see how it works or not. And then once you tengok it works, pejam mata beli 8 kotak. Pasal bila kita beli 8, dia ada satu free 8 plus 1, so you get 9. And you at least you tak akan terhenti atau terstop you punya rawatan. You teruskan sampai habis. Then later you bolehlah ambil 1 kotak sebulan. 1 kotak sebulan. Tak ni. Sebab the thing is that when you have very serious disease, dia ada banyak implikasi. You tak boleh nak kerja, you cannot go to work, ataupun you tak boleh function, and then you dalam kesakitan, and maybe you pergi hospital selalu. Jadi itu semua expenses. Jadi it's worth a try. The Shiruto is worth try. Sebab banyak orang yang dia amazed. Boleh, it works rupanya kan. But I'm not saying that it's going to work for everybody. Because kalau you makan, kalau you tak ada the inflammation component, memang it won't work for you, right? Because dia work through macrophage. And dia work through macrophage and dia betulkan balik macrophage kita. Okay? Ada apa-apa lagi soalan?
Sorry Kalau kat Facebook actually dia tanya lupus nephritis, but samalah dua-dua pun autoimmune kan. So it works the same lah. Sama-sama, same answer. Okay, so kalau tak ada apa soalan, Mun, would you like to share with us about Shirutto? And Dr. Aimi, I think you also can share tentang Shirutto ni. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar, very clear. Okay. My story is that okay, last year when I was pregnant, kantoi lah pula kan. Tapi sebenarnya I took the vaccine due to certain reasons lah kan. Lepas tu I got GERD yang sangat teruk, level yang kalau I berjalan dekat mana-mana I boleh sesak nafas sebab angin tu naik dekat dada I. Kadang-kadang naik kat kepala, lepas tu terus nak muntah. Sampai tahap I kena taruh Gaviscon lah dekat dalam beg. So bila-bila I rasa ada attack je, I terus telan Gaviscon. Tak adalah membantu sangat, tapi boleh lah supaya I tak muntah kat depan orang. Mula-mula tu I ingatkan sebab I pregnant. So I ingatkan biasa je. Tapi bila lepas tu tengok page Dr. Su, page Dr. Hafiz, ramai sangat orang ada simptom macam I. So benda tu berlarutan sampai I bersalin lah. Lepas bersalin tu, okay, mungkin macrophage tenang sikit kan. Masalah GERD lah okay. Masalah lain meradang tu macam-macam hal lagi. Lepas tu dia jadi teruk balik perut I bila I kena COVID, which is sebulan selepas pantang. Sakit sangat-sangat perut I. I tak boleh makan apa-apa. I boleh makan sup dengan bubur je. Kalau I makan macam kuah kari ke, masak lemak ke, mesti sakit sangat-sangat. Tak boleh tidur lah. As in kalau I baring, I boleh baring straight je. Kalau I baring ke kiri ke kanan memang sakit sangat-sangat. Sampai I pergi follow up hospital lah. Hospital ada bagi ubat gastrik, I think 2-3 bulan kot. Berapa papan yang telan tapi tetap tak elok. Macam-macam brand dah tukar. Daripada brand murah pergi brand mahal, daripada brand mahal dah pergi brand murah balik. Maksudnya bukannya tak usaha cara konvensional, tapi memang tak berkesan. Mungkin perut I dah teruk sangat-sangat. Macrophage dah meradang lah. Jadi tutup malam ni. So lepas I dah try everything, I pun dah tak larat dah nak telan Gaviscon, telan ubat gastrik sebab masih tak membantu. So I cubalah Shirutto. Sebab mula-mula tu I tak percaya Shirutto ni. Sebab I rasa macam tak logik tau. Ada suplemen yang boleh revive balik kita punya immune system. Bagi I it's too good to be true. So masa I mula-mula kena COVID tu, my brother dia dulu dia pernah makan Shirutto dah, dia dulu join. Dia cakap makanlah ni Shirutto bagus untuk immune system. Tapi dia tak hulur, dia cakap je kan macam dia promote macam nak try belilah. I pun macam dia ni asyik-asyik datang nak jual je kat rumah I. I dah tengah sakit COVID kan. So I tak percaya. I pergi hospital 2, 3, 4 bulan juga I pergi hospital tapi tak sembuh. So last okay lah, try lah Shirutto. Masa tu I dah pakai Alora. So bila I add on Shirutto macam I notice after a few days, I makan nasi lemak for breakfast tau. Means my first meal of the day, pedas and oily. Bukannya lunch atau dinner. I notice, tak sakit lah perut I. Macam, tak sangka lah tak sakit perut kan. Lepas tu, I pun try lah berhenti makan ubat hospital. I berhenti makan ubat hospital pun, tak jadi apa-apa. I dah tak sakit. So, seronok lah. Lepas tu boleh makan macam-macam. So I think I masa tu memang dah putus harapan lah. I dah fikir ya Allah aku ni ada apa dekat dalam perut ni kan. Doktor dekat hospital pun cakap kalau tak hilang lagi sakit you kita nak buat scope nak check apa dekat dalam perut. I dah overthinking tak apa ada perut I. Rupanya lepas makan Shirutto sakit dah hilang. So dah tak risaulah. Cuma sekarang bila I dah sihat, kadang-kadang lah I makan macam-macam. Contohnya macam I makan something dengan gluten, macam sourdough pizza kan. Lepas tu I minum air soda juga at the same time. Ke kombucha ke, dia macam terlalu banyak lah untuk perut I kan. Then I rasa perut I sebu sekejap. So I makan Shirutto 2 sachet je. Pagi tu alhamdulillah bangun terus okey. So mula-mula memang I makan 1 kotak 2 sachet 3 kali sehari. Tu masa long COVID lah. Long COVID tu bukan saja perut I affected, hidung I pun sinus teruk sampai kena guna steroid spray. Sebab kalau tak masa COVID tu I telan I think Clarinex dah berapa papan tetap hidung I sumbat. Sampai I bangun tengah malam tercungak-cungak tak boleh bernafas. So few days after I take Shirutto tu juga I notice hidung I dah okey. I tak guna steroid spray pun dah okey. So within few days je sangat cepat sebab I ambil high dose.
2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. Mungkin kalau korang yang tak teruk macam I, macam rasa nak meninggal, tak boleh bernafas. So maybe you boleh start low dose. Tapi I masa tu long COVID yang sangat teruk, level every 2 weeks I follow up hospital government sebab serius. So first kotak I makan 2 pagi, 2 tengah hari, 2 malam. Second kotak I makan 2 pagi, 2 malam. Third kotak I makan 2 sachet saja. Lepas 3 kotak, sekarang maintenance, bila-bila I rasa tak sedap sikit badan, baru I makan 2 sachet. Kalau tak, alhamdulillah tak payah makan Shirutol dah. Alora je cukup. Macam semalam I sibuk birthday party anak I baru perasan pukul 3.30 I tak makan lagi. Kalau dulu I memang sangat-sangat sakitlah perut I kalau I lambat makan. I notice tak sakit pun perut. So alhamdulillah lah, perut I sangat-sangat improve dengan Shirutol dan Alora pun bantu juga. Itu je lah cerita daripada I. Itu cerita daripada Moon. Moon ni dia panggil diri dia profesional pesakit. Sebab dia ada 1,001 pesakit. Last year masa dia lepas bersalin nikah, dia datang klinik Dr. Ami pakai wheelchair tau. Sebab dia tak boleh jalan. Tu cerita lain lah. Tapi memang alhamdulillah dalam masa setahun ni Mika turn 1 yesterday and Masya Allah she's so busy ya. My God. You won't believe it's the same person. Dia memang totally transformed. Okay, Aimi nak cerita sikit pasal Shirutol. Your experience with Shirutol. Sorry, ada questions dekat Facebook. Nak baca dulu ke? Baca dulu lah. Ada yang tanya whether it helps with gallstone. Oh yes. Yeah, gallstone is basically cholecystitis. There's an inflammation dekat you punya gallbladder and that one produces the gallstones. Gallstone ni sebenarnya dia bukan batu tau. Dia is a collection of bile. So it starts with inflammation and then it also starts with macam infection dekat the gallbladder and then it leads to the stones. So when you take the Shirutol, dia akan bantu untuk bring down the inflammation and then it will help with the gallstones. But just to inform you that I usually will use my homeopathic treatment untuk gallstones. Plus you can do a gallbladder flush. Pagi bangun tidur you perah 2 biji limau lime ataupun lemon, sebiji lemon, and then you add Epsom salt. It's very very nasty taste. Epsom salt dalam 2 sudu besar, and then warm water and olive oil, and you drink that every morning for about 5 days, and then you rest for 3-4 days, and then you buat balik. It's called a gallbladder flush. That akan dissolve the stone. Tetapi memang I jamin tak sedap. Memang tak sedap. And then on top of that, ada ubat homeopati ya, boleh bantu untuk pecahkan the gallstone. Plus the Shirutol, yes, it's going to help with the inflammation and the infection. Okay, ada lagi? Ada yang tanya what's the difference with TF? Okay, transfer factor is another immune modulator. I actually think it will increase the natural killer cell. So I'm really not sure whether the natural killer cell is actually also macrophage. Tetapi they work from different dia punya different cara. They have a different way of acting and they will probably complement each other. Means to say kalau you nak try makan dua-dua pun boleh sebab they work in a different way and they probably synergize each other. As to compare yang mana have a higher activity in terms of improving the macrophage, I have no idea because tidak ada orang yang buat comparison itu. Tidak ada researcher yang buat comparison antara transfer factor dengan Shirutol. But transfer factor is colostrum peptide from colostrum. So it is not a liposaccharide. Okay, it is actually colostrum is a protein. So it's a different substance. So dia punya mechanism of action pun lain. Nanti I cuba kaji and bagi feedback yang lebih terperinci. But at the moment, this is all I know. I tak suka nak compare tau. Nanti kan orang Folai marah ataupun orang Shirutol marah. Tapi kalau ada orang bandingkan and dapat tahu the difference, then kita boleh present. Okay? Alright.
Tapi maknanya frankly speaking memang we have been using For Life product for a long time, and Shirutto is a different angle, okay? Different angle. So itu je saya boleh cakap. Lebih tak ada, nanti kan kena serang dengan Nora ke siapa ke. Nauzubillah min zalik. Tak adalah. Okay. Siapa lagi nak tanya soalan ataupun Dr. Aimee nak share? Okay, so my sharing lebih kepada penggunaan waktu acute cases lah. Untuk chronic cases ada juga, but not my personal sharing. Cuma ada eczema kira kronik lah kan, maksudnya something yang lama kan, yang macam semua orang stress when ada. Ada, but I have this one somebody yang dia dah cuba Shirutto, and then dia kata dia nak beli lagi. I was like, dah try ke? Dah, dia kata. And my eczema nampak sangat-sangat hilang, sangat-sangat banyak improvement dan tak gatal. So it's like, okay, so jom jadi ahli. And bila dia jadi ahli memang dia keep on buying lah because it helps. So ada orang tanya berapa kali nak kena berapa box you have to pakai to see the difference. Actually lain orang lain lah kan. Ada yang 1 box dah nampak, ada yang kena ambil consistently sampai 3 boxes ke baru nampak the difference. So the keyword is you have to know yourself lah, macam Dr. Su cakap before this. Macam as for me, I nampak the effect dia tu, dia fastenkan the progress of recovery. Contohnya kalau macam those yang ada semput kan, macam Ellie, my niece hari tu, dia datang with semput yang sangat macam mana, I pun dah risau because, Allah sorry budak-budak ni jerit pula. Contohnya macam every 15 minutes nak kena nap. And then lepas tu, lepas kasih Shirutto, baru and then dia balik rumah after ambil the Shirutto, bila tanya balik, dah tak ada dah. So I was like, oh okay, so maksudnya Shirutto macam help to fastenkan dia punya recovery. Mungkin before that dia dah nak recover, tapi dia macam ada something yang block kan. Bila dah Shirutto tu dia boost, terus cepat je dia recover. Same goes jugalah dengan macam Ali kan, dia ada demam yang on off for 1 month. That is a long time kan. Ramai juga patients yang komplain, anak dah baik demam balik, dah baik demam balik. Tapi after kasih Shirutto baru nampak dia punya improvement dia tu lebih sustain dan dia boleh maintain lah, dia tak ada cepat sangat dia recurrent. So I would say Shirutto ni memang sangat membantu untuk fastenkan recovery. Macam as for now pun I'm having nasihat jugalah, batuk, sesama semua. So memang duk bawa 1 box of Shirutto balik and duk kasih everybody makan. Thank you Dr. Aimee. Okay, bagi pengetahuan para hadirin hari ini, Dr. Aimee adalah anak bongsu saya, dan saya dengan Dr. Aimee, saya ada pusat rawatan dan Dr. Aimee ada klinik dekat Bangi, dekat sebelah Tol Bangi. Klinik Takwa Bangi dengan homeopati integrasi Bangi. Okay, so kalau yang mana yang tak kenal saya Dr. Surya Khatun Osman. Saya mak kepada 5 orang anak, dan anak sulung saya dah 40 lebih 40 berapa ya. And yalah, saya ni dah tua kan. You nampak mata saya kecil hari ni sebab saya pun tak sihat sebenarnya. Tapi tak sihat saya macam ni lah, macam hidung ada sok-sok sikit dengan tekak rasa sakit sikit, that's it. Okay, and then mata kecil tak boleh nak besarkan dah. Okay, so saya my practice is saya boleh katakan saya holistic in the sense that saya cuba rawat, kalau saya rawat mind, body and soul, whatever lah. Saya punya kaedah, saya akan guna alat frekuensi, homeopati, spiritual healing, even ubat. Okay, satu lagi saya lupa nak cakap ya. Kalau those who have been on steroid, you boleh recover post steroid with Shirutto. Sebab Shirutto tu dia betulkan balik problems caused by steroid use. So dia boleh bantu ya. Dia boleh modulate balik. Okay. Right. Okay. So I think that's it for tonight. Ustaz, ada apa-apa Ustaz nak
sambung sikit ke, nak cerita sikit ke. And by the way, kalau siapa-siapa yang nak beli Shirotop, my advice is to become ahli, sebab kalau tidak harga dia agak mahal, and kalau you beli sikit, it doesn't help. So at least dua kotak tu lebih berbaloi you jadi ahli daripada you beli harga retail. Sebab kita dalam BE kita tak boleh jual harga retail kalau you bukan ahli. Itu undang-undang dia. Undang-undang dia ketat sangat. Okay, so Ustaz Wan yang suruh saya buat webinar ini. And please, kalau you have been invited by Ustaz Wan, kalau you nak masuk jadi ahli ataupun you nak beli, please contact Ustaz Wan. Boleh tak Ustaz Wan bagi phone number sekarang? Ataupun Telegram ke apa ke, ataupun you orang memang kenal Ustaz Wan ni. Anyway, kalau saya, my number is 011, kalau nak ambil lah, 011-2080-9810. Ataupun you boleh PM me on Facebook, Dr. Surya Khatun, ataupun kalau kat Telegram, Surya 1010. Surya 1010. Surya 1010. That is my Telegram address. Okay. And Dr. Aimi, you boleh search for Klinik Taqwa Bangi. Dan kalau ada Munirah punya geng yang Munirah yang jemput yang Vibrate Higher punya group, please contact balik. I mean you siapa yang invite you pergi balik ke orang yang sama untuk nak dapatkan lebih maklumat of how to buy and all. By the way, sampai esok 26 hari bulan dia ada apa ya, flash sale dah habis. Dah habis dah. Ya ke? Ya, dah habis dah. Kata sampai 26. Tak ada flash dah, tak ada flash. So the best deal is 8+1. Okay. So kalau that's it lah, I think dah banyak dah kita cerita ya. So salam sejahtera, assalamualaikum, dan saya doakan semua sejahtera lah. Nak sebut Merry Christmas ni, ada siapa-siapa yang celebrate Christmas? Kalau Merry Christmas lah. Okay, Assalamualaikum, bye-bye. Kita berhenti kat sini ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.